Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati pengurusi jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, para asatidzah, ustaz, doktor, ya alhamdulillah, ayahanda kita, ya, semualah, ayah-ayah, bapak-bapak, abang-abang, teman-teman yang saya kenal maupun tidak, hafizakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dengan keberkatan Yaumul Jumaah, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, hari yang mulia. Alhamdulillah, syukur pada saat ini saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar, untuk berkhidmat, menyampaikan ilmu, ya, walaupun saya tahu saya tidak layak, namun sekadar berkongsi apa yang saya dengar daripada tuan-tuan guru untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang di sini beramal, maka pahalanya juga sampai kepada saya. Kadang-kadang ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih, kata Nabi. Orang yang menunjuk ke arah kebaikan seperti pelakunya juga. Jadi saya kongsikan dalam kesempatan masa yang terbatas dan terhad ini suatu kisah, satu pengalaman yang saya lalui baru-baru ini ketika menziarahi seorang ulama, seorang tok guru di Ranang. Alhamdulillah, beliau ni orang tua yang saya anggap macam ayah sendiri, ya, Ustaz Mat Saad. Ustaz Mat Saad ini adalah asalnya orang Sidam. Orang Sidam kita belah sini dekat Bandar Serai. Ustaz Mat Saad umurnya pun sudah tua. Dia sezaman dengan almarhum Ustaz Sa'din, abang Ustaz Haruddin. Ya, dia anak murid awal, antara orang yang awal yang mengaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Dia mengaji di Pondok Pokok Senang Khairiah. Ustaz Mat Saad, saya panggil ayah Mat Saad. Jadi ayah Mat Saad ini ceritanya dia telah berhijrah sewaktu muda. Berhijrah demi dakwah. Berhijrah kerana agama. Kerana pada masa itu, pada zaman Tun Mustafa menjadi Ketua Menteri Sabah, Tun Mustafa telah mencari para pendakwah untuk dibawa ke Sabah, diberikan duduk di Sabah, diberikan PR lah, kita sebut lebih kurang begitu, untuk berdakwah. Bagusnya Tun Mustafa ni, ya. Dan ayah Mat Saad salah seorang daripada orang yang dipilih. Dia pun berhijrah. Dia sudah mengajar di area sini, ya. Dia berhijrah bersama dengan isterinya daripada Penang naik kapal air pergi ke Singapura, daripada Singapura tala pergi ke KK, seminggu bawa berat, berhijrah. Pergi ke Ranau ketika itu kawasan hutan belantara. Bukan macam sekarang. Sekarang ni kalau yang pernah pergi ke Ranau, pergi ke Kundasang, dah nampak membangun. Tapi beliau membuat dakwah berhijrah kerana agama. Itu menjadi inspirasi kepada saya. Orang yang Masya Allah, kalau perubatan Islam di Sabah tu bagi saya beliau lah. Yang macam Tok Guru Haruddin. Ya, rindu-rindu kita kepada arwah Tok Guru Haruddin, kita jumpa beliau. Malah beliau juga seorang yang mustajab doanya. Kalau bab patah ni, doktor-doktor hospital pun sarankan, pergilah jumpa ayah Mat Saad. Saya sendiri pun pernah aksiden. Jari saya ni entah jadi macam ni, ingat urat je. Rupanya tak boleh nak buat ni. Rezeki saya berjumpa dengan beliau. Beliau pegang sikit sambil senyum-senyum. Pak, saya menjerit. Ui, sakit ayah. Membaca kafa ya ain sad, ha min ain sin qaf. Kan? Itu untuk nak tahan sakit. Weh, ya ke ayah? Itu. Ingat ke? Ada kegunaan dia, pandai. Jadi ayah Mat Saad ini menceritakan
Dahulunya sewaktu dia muda, apabila dia bertemu dengan arwah Syekh Abdullah Fahim, seorang ulama besar, kita pun tahu kan, ya, moyangnya, datuknya kepada Pak Lah ataupun bekas PM kita Tun Abdullah, selalu disebutkan kepada beliau a'zamakallah, a'zamakallah, doanya Syekh Abdullah Fahim, ya, sebab Syekh Abdullah Fahim ni bila jumpa dengan anak murid dia akan sebut a'zamakallah. Ayah Mak Sa'ad ni pun jumpa saya pun dia sebut a'zamakallah. Dengan anak-anak pun dia sebut begitu. Doa seorang ayah, seorang tok guru, a'zamakallah, semoga kamu menjadi orang yang hebat, azim. Semoga kamu menjadi orang yang terkenal, yang kuat. Ajallakallah, azim, a'zamakallah. Allah mengangkat martabatmu, Allah mengangkat darjatmu. Dia doakan begitu. Dia kata ini doa Syekh Abdullah Fahim. Kalau kita pergi jumpa dia akan sebut a'zamakallah. Kita pun amin, amin. Ya, begitu lafaz yang meniti di bibirnya. Di sini saya ingin petik ayat dalam surah At-Taubah ayat 20. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ada perkataan a'zamu darajatan itu. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka, dengan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan. Nescaya Allah akan beri kedudukan darjat yang sangat besar di sisi Allah, dan mereka juga orang yang beruntung dan berjaya. So dalam ayat ini ada 3 ciri. Beriman, berhijrah. Berhijrah tak semestinya dengan maksud tempat. Tidak. Bukan berhijrah dengan maksud kita, pindah, jom semua pakai orang Taman Sejahtera, pindah ikut saya ke Sabah. Janganlah. Bukan begitu. Berhijrah ini juga dengan maksud kita berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lalai, kepada ingat Allah Ta'ala, keadaan perangai sikap-sikap akhlak yang buruk, berpindah kepada akhlak yang mulia, akhlak karimah. Daripada hal ehwal diri hati ini yang penuh dengan sifat-sifat mazmumah, berpindah kepada berhijrah kepada mempunyai sifat-sifat hati yang mahmudah, daripada tidak ikhlas kepada ikhlas, dari memburu dunia kepada memburu Allah Azza wa Jalla. Itu hijrah. Dan berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya, bersungguh-sungguh berjuang untuk menggapai redha Allah. Itu juga perjuangan, itu juga jihad. Bukan nanti jihad dengan makna pedang saja. Berjihad dalam ekonomi, membangunkan kekayaan umat, itu jihad. Ya, mereka ini punya darjat yang besar. Dan Ustaz Mak Sa'ad ini, saya melihat orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya, itu penting. Saya tak pasti saya ada kongsikan ataupun tidak dengan ayat untuk wabak COVID ni. Ada saya cerita tak? Tak ya? Oh, ini kali kedua kan. Jadi beliau berikan kepada saya. Cuma saya nak ceritanya, bila kita buat di jalan Allah ni, Allah akan berikan darjat kita. Allah akan angkat darjat kita. Ustaz Mak Sa'ad ni, dia diberikan. Dia dapat satu tanah dusun. Dusun dia tu ada 300 pokok durian. Jadi kat sini siapa yang ada pokok durian banyak? Tu, berhijrah di jalan Allah. Jadi kata Ustaz Mak Sa'ad, ya, bila saya berjumpa dia belek-belek kitab kuning, kitab lama. Dia belek-belek kitab kuning, kitab lama tu. Dia pun baca amalan arwah Tuan Guru Tok Kenali. Sebab Ustaz Mak Sa'ad ni berkawan dengan anak Tok Kenali. Dia pun jumpa, dia kata ini amalan ni untuk menghindarkan diri kita daripada wabak taun, wabak penyakit yang merebak. Macam kita sebut COVID-19 ni lah, COVID-19. Ya, COVID-19. Jadi dia kata amalan ni baik. Dan dia bagi. Dia kata aman, sebarkan. Malah saya tengok di dinding rumahnya pun ditulis amalan ini, ayat tersebut. Jadi yang tu yang saya nak kongsi. Saya tak ada ilmu apa, cuma saya berkongsi amalan tuk-tuk guru. Amalan mereka yang Masya Allah, yang ikhlas dalam agama. Amalan ini adalah sepotong ayat yang mungkin tuan-tuan pun dah amal, ya, yang diambil daripada surah Al-An'am ayat 122. Surah Al-An'am ayat 122. Okey, kita tengok, kita baca sama-sama boleh? Kita baca sama-sama boleh? Ya, insya-Allah mungkin dah tahu dah ayat ni kan? Surah Al-An'am ayat 122. Okey. Saya baca dulu, kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim.
awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fid nasi kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Sekali lagi kita baca sekali lagi. Boleh kita niatkan insya-Allah barakah Al-Quran itu dan juga barakah amalan para awliya tok guru kita terhindar juga kita daripada COVID, daripada wabak COVID-19 ni, ya. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman masaluhu fi az-zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ini ayatnya. Kalau kita nak amal ada juga. Ayah Mak Sa'ad kata, ustaz kalau nak amal untuk benteng rumah boleh juga. Pada laisa bi kharijin minha tu amalkan. Kalau ada orang masuk rumah kita nanti tak jumpa, tak temu jalan keluar. Duduk main kat tangga ataupun kat pagar dia katalah. Boleh juga amalkan dengan niat barakah Al-Quran itu. Insya-Allah. Kerana Al-Quran ini adalah vaksin kita. Yakin dengan Al-Quran. Ya, asbabnya. Dia asbab Allah memandang dan kita ni memiliki Allah Azza wa Jalla. Ya, amalkan insya-Allah kata beliau. Ya. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathalu fi zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Jadi Al-Fatihah kepada Ayah Mak Sa'ad, Al-Fatihah pada tok guru kita, kepada arwah Tuan Guru Haji Mat Tuan Sin, kepada Syekh Abdullah Fahim dan seluruh para guru-guru kita yang mengajarkan kita, seluruh para aulia bijahin Nabiil Karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله تعالى أعلم بالصواب وإلى المرجع والمآب. السلام عليكم ورحمة الله.